Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam pantun lah pula. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana. Konco-koncoku, welcome to my channel. Edisi seram malam Jumaat sepatutnya, tapi apakan daya, tiada masa yang mengizinkan. Ya sahabat sekalian, hari ini saya akan bawa korang semua untuk mendengar satu lagi cerita seram yang saya dapat daripada fictionshasha.com. So sesiapa yang berminat dengan cerita-cerita seram dan rajin untuk membaca, jangan segan silu, tambahkan ilmu di dada, pergi ke Fiction Shasha dan baca. Tapi bagi sesiapa yang prefer mendengar dan menghayati lagi suara saya yang lunak ini untuk menyampaikan cerita-cerita seram pada anda di luar sana, gitu. Okey, ambil mood untuk seram. Pada hari ini, tajuk yang saya ingin sampaikan dengan anda semua adalah daging pun sedap. Itu gelak menang loteri tu. Okey, malam tu seperti biasa aku akan duduk menelaah di meja tulis sambil mendengar playlist muzik K-pop, nyanyian artis Korea yang aku minat. Sesekali rentak lagu yang rancak membuatkan aku terikut-ikut menari dengan lenggok yang agak kekok. Walaupun aku tidak mempunyai bakat dalam tarian, tapi pastinya sesiapa pun tidak akan dapat menangkis godaan itu. Aku tersenyum kecil. Bibirku pantas menyanyikan bait-bait lagu dari kumpulan Wonder Girl bertajuk Hot yang aku hafal sambil kepalaku bergoyang mengikut tempo. Jam ketika itu menunjukkan tepat pukul 7.05 malam. Teman-teman serumah yang lain masih belum nampak batang hidung singgah di kedai makan agaknya. Tapi kebiasaannya sebelum maghrib pasti semua sudah melopong di bilik masing-masing. Aneh, namun biar je lah. Tiba-tiba perutku memberi isyarat tanda ingin diisi. Berlagu keroncong lah kot. Tanpa berlengah, aku pingkas bangun dan menuju ke dapur. Sampai sahaja di dapur, aku tercekak pinggang dan otakku ligat memikirkan menu apa yang bakal dimasak. Nak masak apa? Dalam peti ais ada ayam, ikan, nugget pun okey juga. Aku cuba berdiplomasi dengan diri sendiri, bukan gila, okey? Daging pun sedap. Aku tersentak. Tengah aku bermonolog, tiba-tiba ada suara halus seperti memberi cadangan untuk aku memasak daging. Berderau darah dan jantung dibuatnya, geng. Aku pandang sekeliling dan cuba mencari arah suara itu datang. Tapi tiada siapa pula di situ. Peliklah, rasanya aku belum lagi sampai ke tahap ke bulu yang bisa membuatkan aku berhalusinasi. Akhirnya aku membatalkan saja niat untuk memasak. Perut pun seperti sudah berhenti memberontak. Mungkin terkesan dengan kejadian yang tidak diduga tadi. Aku pun masuk semula ke dalam bilik dan berlagak biasa. Aku capai telefon bimbit di atas meja dan mendial nombor Tina, rakan sebilikku. Assalamualaikum. Ya, Jia. Kenapa? Kedengaran suara Tina di hujung talian. Waalaikumsalam. Weh, kau kat mana ah? Asal tak balik-balik lagi ni. Aku pantas menjawab salam dan persoalan Tina aku jawab dengan soalan juga, guys. Oh, ni motor ni meragam. Rosak pula tepi jalan. Aku dengan Su tengah tunggu Abang Zahal minta tolong kat dia tengokkan motor ni. Kau okey tak ni? Okey je. Cepatlah balik. Aku seorang-seorang je kat rumah ni. Korang ni pun. Seorang? Habis siapa yang duk menyanyi kat belakang tu? Suara dah lah garau. Siapa yang dah balik? Habis saja ayat dari Tina, aku dah cuak. Boleh tahan celupa mulut kawan baik aku ni. Ikutkan hati, mau saja aku seligi mulut Tina ni. Namun saat tu jantung sudah pun berdebar seperti baru habis maraton 10 km. Aku berharap Tina cuma bergurau kerana aku langsung tidak mendengar sesiapa pun menyanyi dalam bilik aku tu. Woi Jia, dengar tak ni? Senyaplah pula. Okeylah, Abang Zahal dah sampai ni. Kejap lagi aku balik kot. Bye, Assalamualaikum. Talian dimatikan. Dalam hati aku beristighfar dan mulut terkumat kamit membaca surah Yasin. Aku kekal statik di posisi yang sama, takut untuk menoleh ke belakang. Takutlah kalau terlihat sesuatu yang tidak mahu aku lihat. Serta merta bayangan kisah-kisah seram yang pernah aku tonton sebelum ni terlayar di minda tanpa dipinta. Krek.
kedengaran bunyi pintu dibuka perlahan-lahan. Bunyinya sangat menyeramkan. Aku kaget. Itu bahasa Indonesia. Aku terkejut. Tapi aku juga tidak pasti pintu bilik mana yang berbunyi. Adakah pintu bilik aku? Semakin laju aku membaca surah Yasin, semakin galak pula pintu dimain. There is someone walking behind you. Turn around, look at me. Sudah sejak bila pula lagu Bee Gees boleh sesat dalam playlist K-pop aku ni? Memang saja nak menganjing aku ke? Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Aku cuba mengambil sedikit semangat yang hilang. Tiba-tiba aku rasakan seperti ada mata yang memerhati. Sepantas kilat aku mendongak. Allahu Akbar. Bergema teriakanku malam tu. Bukan main kepalang aku terkejut. Apa yang aku lihat sebentar tadi benar-benar meragut semangatku, guys. Oleh kerana tidak mampu mengawal perasaan aku pun jatuh dari kursi dan terduduk di lantai. Kejap tanganku menutup wajah. Tadi semasa aku mendongak, aku ternampak sesuatu kelibat sedang merangkak di atas siling sambil mata makhluk tu tajam merenung ke arahku dengan senyuman yang menyeringai, guys. Gila, musibah apakah ini? Diam, hanya nafasku yang turun naik kedengaran. Tidak pasti sama ada aku sedang berhadapan dengan realiti atau permainan minda. Kedengaran bunyi kertas seperti dikeronyok oleh sesuatu. Perlahan lagaknya, seperti cuba menguji keberanianku. Tapi aku tetap pegun di posisi sama. Hendak dibuka mata, aku takut. Apatah lagi ingin menggerakkan tubuh. Bunyi derap kaki kedengaran menghampiri. Jia, kenapa kau tutup mata? Tadi kata nak masak. Garau suara itu bertanya. Berdiri seluruh bulu romaku, guys. Macam mana dia tahu aku nak masak? Lagi satu, mana dia tahu namaku? Dia ke yang bercakap masa kat dapur tadi. Ya Allah, kenapa harus malam ni aku diganggu? Selama aku tinggal menyewa di rumah itu, tak pernah sekalipun maupun rakan serumah yang lain diganggu. Malah sebelum berpindah masuk, rumah tersebut sudah pun dipagar atau dibersihkan daripada gangguan jin. Aku tak ganggu kau, jadi kau jangan ganggu aku. Aku memberanikan diri, walaupun hatiku ketika itu sedang berdentum hebat. Aku tak mau menyerah dengan gangguan syaitan. Suasana sekeliling kembali sunyi. Yang kedengaran hanya sayup-sayup alunan muzik dari playlist lagu yang aku putarkan tadi. Tiba-tiba aku rasakan seperti ada sesuatu duduk di sebelahku. Makin menjadi-jadi kau ya. Ya Allah, tubuhku jadi seram sejuk. Semakin lama, semakin pantas degupan jantungku berdetak. Ini bukan lirik ragu, okey? Dapat ku rasakan bahuku seperti dihimpit oleh seseorang dari tepi. Tanpa amaran, benda tu baring di bahuku, guys. Pergi, jangan kacau aku, pergi. Kali lagi aku terpekik. Pantas aku mengesot ke dinding dan sedikit meracau. Jia, kenapa kau ni? Kau okey ke? Aku terpampan. Tina? Aku seakan tidak percaya orang yang di depanku sekarang ialah Tina. Ya, aku Tina. Kau okey ke? Kenapa kau menjerit? Nampak kegusaran di wajah Tina. Kenapa dengan kawan aku seorang ni? Kena sampuk ke apa? Kata Tina di dalam hati. Tina. Leherku seraya memeluk Tina. Aku teresak-esak dalam pelukannya. Mahu dibuang rasa takutku yang tadi. Sumpah aku terkejut. Siapa yang baring di bahuku tadi? Aku ada ni. Shh, okey. Tina cuba menenangkan aku. Confirm kena ganggu ni, teka Tina di dalam hati. Minum air ni. Bismillah. Arah Tina sambil mengulurkan gelas berisi air suam kepadaku. Wajahku pucat lesu, guys. Dengan rakus aku menegur. Hei, pelan-pelan lah. Kalau Tina melihat kelakuanku, ditepuk-tepuk belakangku agar tidak tersedak. Tina, aku nak keluar dari rumah ni. Aku takut. Rayuku. Tidak mahu rasanya aku berlama-lamaan di rumah itu. Cukuplah apa yang aku alami sebentar tadi. Kau ni nak keluar pergi mana malam-malam macam ni? Mana-mana je lah, yang penting bukan kat sini. Aku masih bertegas. Kalau terpaksa menyewa hotel pun aku sanggup. Duit PTPTN kan ada. Dah, jangan nak mengarut. Cuba kau cerita kat aku, apa yang terjadi sebenarnya? Tina ingin tahu. Kalau tiada angin, masakan pokok boleh bergoyang? Aku takut, Tina. Tadi aku nampak benda. Benda tu kacau aku. Benda? Benda apa? Apa kau merepek ni? Berdiri bulu rumah Tina.
Tadi aku nampak ada perempuan merangkak atas siling ni. Astaghfirullahalazim. Beristighfar panjang Tina dibuatnya. Bukan dia tidak mau percaya, tapi mendengarkan perkara itu terus saja membuatkan dia meremang seluruh badan. Betul Tina, sumpah. Dia panggil nama aku, lepas tu dia baring dekat bawah aku. Itu yang aku jerit. Aku masih mau meyakinkan Tina. Kau biar betul je. Rumah ni kan kita dah pagar masa kita pindah dulu. Lagipun tiada pula yang pernah diganggu sebelum ni. Kenapa malam ni Tina dah cuak? Kau tak percaya kat aku ke? Kau kan tahu aku bukan jenis yang mereka-reka cerita pasal benda-benda macam ni. Bukan tak percaya je. Tak apalah, malam ni aku teman kau tidur pujuk Tina. Aku tahu dia pun bukan berani sangat, tapi kuranglah sikit rasa takut yang bersarang kalau berteman. Kedengaran bunyi pintu seperti getuk. Kami berdua berpandangan. Aku kembali pucat. Tina pula menelan liur. Su? Panggil Tina. Katanya masa dia dengan Su sampai tadi, dia yang bergegas masuk terlebih dahulu setelah mendengar aku terpekik. Tapi ke mana Su? Su balik dengan kau ke tadi? Aku menagih kepastian. Takkan dia tak dengar kau teriak kot? Tina cuba menyadapkan hati. Masih kedengaran bunyi yang sama. Tina bangun. Dia memberanikan diri untuk mencari arah bunyi itu datang. Sepertinya dari luar bilik. Tina, aku takut. Tak apa, aku ada ni. Jom kita tengok. Tina cuba menenangkan aku. Seperti lagak pencuri, kami perlahan-lahan menapak keluar dari bilik. Tak semana-mana aku berteriak. Tanganku spontan menekup wajah. Ya Allah, Su, kau buat apa tu? Tina turut terperanjat. Su sedang menghentukkan kepalanya di pintu bilik Tina bersebelahan bilikku. Mata Su terbuka, namun reaksinya kaku. Seperti sleepwalking perlakuannya. Tina menoleh ke arahku, hairan melihat aku sedang menggenggam erat bajunya. Kau kenapa ni Jia? Tina turut merasa seram. Perempuan tu. Perempuan? Siapa? Su ke? Tanya Tina lagi. Perempuan yang aku tengok merangkak tu. Dia tengah hantar kepala Su kat pintu. Tersekat-sekat suaraku menahan takut. Memang itu yang aku nampak masa keluar dari bilik tadi. Muka benda tu memandang tepat ke arahku sambil tangannya menghantuk kepala Su ke pintu. Seram sangat. Ya Allah. Tina sudah tidak dapat menahan rasa takutnya lagi. Dilihatnya Su semakin berkelakuan sama, tapi dia tidak nampak perempuan yang diperkatakan olehku. Su, kau dengar tak ni? Ya Allah, Su. Tina cuba untuk menyedarkan Su, tapi tiada respon. Dengan segera Tina mengeluarkan telefon bimbit dan mendial nombor Ustaz Syafiq yang merupakan pensyarah kami di kolej. Beliau sangat berpengetahuan dalam ilmu agama. Kami perlukan bantuannya. Hello? Kedengaran Ustaz Syafiq di hujung talian. Ustaz, tolong kami Ustaz. Kami diganggu. Rintih Tina. Assalamualaikum Tina. Cuba cerita dekat saya apa yang berlaku. Waalaikumsalam Ustaz. Maaf Ustaz, tadi masa saya balik dari rumah, saya dengar Jia terpekik. Dia cakap dia nampak perempuan merangkak. Dan sekarang ni Su pula diganggu. Macam mana ni Ustaz? Tolong kami. Rayu Tina. Bawa bertenang. Kamu jangan risau. Dalam masa 5 minit saya akan sampai. Saya nak kamu baca ayat kursi dan 3 kul. Ingat, jangan sesekali berhenti dan pastikan Su tak ke mana-mana. Arah Ustaz Syafiq. Untung bagi kami, beliau hanya tinggal beberapa blok dari rumah yang kami sewa. Tapi untuk menantikan 5 minit tu berlalu, terasa seperti 5 tahun lamanya, kau tahu tak? Baik Ustaz, talian dimatikan. Tanpa membuang masa, kami terus membaca ayat kursi dan 3 kul dengan kuat. Terkumat kamit bibir kami. Mendengarkan itu, Su serta merta menghentikan perbuatannya. Hidungnya kembali kempis, menahan marah sambil mengeluarkan bunyi dengusan yang keras. Kau baca apa tu Tempelak Su. Garau betul suaranya guys. Ya Allah, aku pun meremang. Kami baca ayat kursi Su. Kan kita selalu baca ayat ni sebelum tidur. Su baca sekali ya. Tina memberanikan diri walaupun bulu rumahnya sudah menegak. Aku tak nak. Aku tak suka. Panas, kau tahu tak? Panas. Aku nak korang berhenti sekarang.
Astaghfirullahalazim Su, bawa mengucap. Ingat Allah Su. Tina tahu yang berada di depannya sekarang bukanlah Su. Dia sudah dirasuk. Aku yang melihat situasi itu terus menundukkan kepala. Tidak berani memandang ke arah Su. Namun bibirku masih setia membaca surah suci. Hanya itu pendinding yang bisa melindungi kami saat ini. Aku cakap berhenti. Kau terdengar ke? Su memegang kepalanya seolah-olah sedang kesakitan. Tudung yang tadi rapi di kepala juga sudah sengit ke kiri. Persis orang tidak siuman. Tina, aku takut. Aku segera berundur ke belakang, menggigil seluruh tubuhku. Kalau bukan kerana setiaku pada sahabat, sudah lama aku melangkah 1000. Namun kulihat Tina tidak bergancak. Dia tidak mahu tunduk. Jangan berhenti baca, teruskan. Kita kena tunggu sampai Ustaz Syafiq datang. Arah Tina tegas. Su pula semakin tidak senang duduk. Wajahnya berubah bengis. Aku cakap berhenti. Tanpa amaran, Su meluru ke arah kami dengan tangan depannya ke hadapan seperti mahu mencekik. Aku dan Tina terpekik, terperanjat dan terus berlari ingin keluar dari rumah. Allahu Akbar! Laungan Ustaz Syafiq yang tiba-tiba muncul di depan pintu rumah sambil merenjis sesuatu, mungkin air yang sudah dibacakan ayat suci. Meraung Su tatkala air itu terkena wajahnya padan muka kau. Bunyi yang dikeluarkan sungguh mengerikan, seperti lolongan binatang yang sedang kesakitan dan meminta pertolongan. Sakit! Lantas tanpa dapat diterima logik akal dan hukum graviti, tubuh Su yang sedikit gempal tu melompat ke atas siling yang tinggi, lalu merangkak laju ke penjuru dinding. Gila, ini memang gila. Sebiji macam dalam filem Ju-on guys. Ustaz Syafiq yang baru sampai juga turut terkejut. Selama dia hidup di muka bumi Allah ini, tidak pernah lagi dia melihat kes sekronik ini. Ibliskah apa yang merasuk Su ni? Su mengeluarkan bunyi dengusan yang menyeramkan. Berat bunyinya namun halus di pendengaran. Wajahnya kini bukan lagi wajah Su, tapi wajah makhluk yang aku lihat merangkak tadi. Rambutnya mengerbang menutup hampir seluruh wajah. Yang kelihatan hanyalah mata yang merah menyala. Makhluk jenis apakah itu? Jerangkung? Pontianak? Su! Tina sudah pun teresa-esa menangis. Begitu juga aku, sedih dan takut bersilih ganti. Harapan kami kini hanyalah Ustaz Syafiq. Okay guys, memandangkan cerita ini agak panjang, saya akan membuat bahagian yang kedua di video yang akan datang. So stay tune untuk video tersebut untuk mengetahui apakah jalan cerita seterusnya. Oke, hati-hati, jaga-jaga, ada mata memerhati. Sehingga berjumpa lagi di Riz Live channel edisi serap. Hantam